Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Rohani Hamdan dalam rancangan Titik Sentuhan terus bertindak. Seperti biasa, program ini memaparkan masalah-masalah setempat yang mungkin berlaku di tempat anda. Dan malam ini kami paparkan dua lagi permasalahan yang perlu diberikan perhatian. Rintihan desa wawasan dan siapa punya kerja. Teruskan bersama kami. Sistem perparitan yang tidak diselenggarakan dengan baik dan projek perumahan yang tidak sistematik menjadi masalah yang membelenggu penduduk di Kampung Baru Desa Wawasan. Meskipun permasalahan ini telah berlarutan hampir 15 tahun, namun sehingga sekarang masih belum ada satu solusi yang komprehensif bagi menyelesaikan masalah ini. Ini menimbulkan tanda tanya apabila banjir kilat sering kali melanda kampung mereka. Bersama wartawan kami Tava Gururaj Sekaran dalam Rintihan Desa Wawasan. Saksikan. Di sini memang nampak bila banjir dalam setengah jam ataupun 1 jam hujan akan hujan lebat di sini dia akan naik lah. Jadi di sini orang kampung akan kena banjir dia. Jadi taman ni pun akan naik juga. Masalahnya ini air ni datang mendadak. Apa nama saya tak ada nak cuci rumah. Bila time punca parit tu lah. Jadi saya kalau boleh minta diorang gali kalau parit tu. Kalau boleh tolonglah selesaikan masalah ini. Sebab saya ni dah fobia dah, terlalu amat fobia. Bila hujan tak boleh tidur, bila hujan tak boleh tidur. Tolong selesaikan masalah ini, siapa yang bertanggungjawab ambillah action. Sistem perparitan yang kurang sempurna dan pembinaan projek perumahan tidak sistematik antara masalah yang membelenggu penduduk Kampung Baru Desa Wawasan. Biarpun isu ini sudah berlanjutan sehingga 15 tahun, namun masih belum ada solusi yang komprehensif dan meyakinkan. Malah masalah banjir besar kian meruncing sehingga menimbulkan persoalan di mana tanggungjawab pihak yang berwajib. Banjir yang melanda 4 kali dalam tempoh sebulan pernah menyebabkan penduduk kampung terputus hubungan sekaligus mengganggu kehidupan harian mereka. Kawasan kampung ni parit. Apabila hujan lebat, parit selalu banjir. Parit tak dapat menampung air hujan yang betul lebat, menyebabkan banjir di kawasan rumah-rumah di kawasan Kampung Baru Utara ni. Satu masalahnya sekarang, bila parit yang ada sekarang ni, parit batu, dia buat sekerat saja, tak buat sampai habis. Jadi, di mana kawasan ini taman dah banyak, air daripada taman atas Saujana High sana benda turun, masuk longkang sini, bila hujan lebat. Jadi, air yang ada di sini tak boleh menampung. Air atas turun, air bawah pun ada lagi. 1 jam tempoh hujan lebat sudah cukup menggusarkan. Apa tidaknya, limpahan air dari longkang utama di kampung mereka membawa bencana sehingga penduduk beranggapan hujan yang turun seumpama igawan mimpi ngeri yang menghantui perasaan mereka. Mereka mendakwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang menyulitkan mereka saban tahun dan mereka amat mengharapkan penyelesaian segera. Melalui permatian awal di sekitar kampung, kami dapati kedudukannya di kawasan yang rendah membawa kepada faktor berlakunya banjir kilat ini. Ditambah pula adanya tanah terbiar yang ditumbuhi semak samun yang terletak berdekatan turut menyumbang kepada kejadian tersebut. Parit yang ada sekarang ni tak boleh menampung air yang banyak. Bila hujan yang turun tu terlalu lebat. Jadi kalau dalam 1 jam parit ni longkang yang daripada taman ni akan penuh air dia. Jadi bila penuh, saliran air ni terus ke sana. Jadi parit yang ada tu dia tak ada buat. Jadi tersangkut. Maknanya parit ni berhenti setakat tu je. Bila air penuh,
dia melimpah ke sebelah kanan saya ni. Mana masuk kawasan kampung. Jadi bila air dah terlampau banyak, terlalu banyak airnya, jadi dalam masa penuhnya air di sini, air sampai ke rumah saya tak sampai 5 minit, mana rumah dah penuh air. Dalam kampung saya semua kena. Mana kebanyakan penduduk kampung punya tanah tenggelam, rumah-rumah orang kampung tenggelam bila hujan terlampau lebat. Ini disebabkan parit yang ada ni tak diselenggara oleh pihak-pihak tertentu. Penduduk juga kesal apabila setiap kali permasalahan ini dipanjangkan kepada pihak berkuasa tempatan, pelbagai alasan diberikan. Adalah dia korang buat, tapi dia orang tak ada buat apa-apa pun. Orang cakap lah banjir-banjir, dia datang tengok dah diam ni. Dia diam je. Jadi kita nak buat apa kan? Kita ni orang-orang macam ni nak buat macam mana? Yelah. Penat tak penat dah rumah kita basuh dah juga. Sebelum ni pun ada kat orang datang pantau, kata tengok apa masalah, ambil gambar apa-apa. Ingatkan ada tindakan lepas tu, tapi dah berbulan-bulan tak ada tindakan juga. Ni sebab perumahan belakang ni lah, sebab dia tanah tinggi, lepas tu air akan turun ke belakang. Dia akan turun, lepas tu dia hanyutkan lah semua barang. Jadi kami tak boleh buat apa lah. Kami dah mengadu apa pun, tetap benda ni tetap berlaku lagi. Jadi bila hujan lebat tu, kena berjaga-jaga. Kita kena tak sedap tidur, nak tengok apa jadi luar, air naik ke apa ke. Jadi macam tu lah. Setiap kali bila hujan lebat. Jadi harap pihak yang berkenaan lah, pihak yang tanggungjawab dapat ambil tindakan pasal isu ni. Sebab isu ni dah lama. Takkanlah nak tunggu ada perumahan lagi belah sana. Sebab sana pun akan buat perumahan lagi. Jadi dia akan jadi lagi teruk kampung ni. Paling teruk apabila air dari parit utama ini melimpah dan membanjiri sehingga ke dalam kawasan rumah. Bagi warga Emas, Ramlah binti Rohari, masalah berpanjangan yang berlaku sememangnya meresahkan hatinya. Tambahan pula, dia hanya tinggal keseorangan. Agak uzur justeru, ia pastinya mengundang bahaya jika berlaku keadaan kecemasan seperti limpahan air secara tiba-tiba. Asal hujan aja lebat, dia cepat datang di sini. Dia masuk rumah dah tak boleh tolong lagi dah. Nak sendal pun tak boleh, nak sumbat pun tak boleh. Sampai jam malam semua ni. Habis dah lepas pagi. Kalau boleh, ialah minta tolong betul ke parit-parit tu, di mana semak tu kan. Air tak boleh lalu tu, itu aja. Apa yang dikesalkan penduduk, seperti biasa jika terjadinya banjir kilat, mereka turut terpaksa berhadapan dengan air limpahan busuk dari longkang utama ini. Kerja pembersihan selepas banjir juga kadangkala tidak boleh menghilangkan bauan ini dan akibatnya mereka terpaksa tinggal dalam rumah yang berbau. Bagi yang mempunyai kebun di kawasan ini, banjir lumpur yang kerap melanda telah mengakibatkan tanaman mereka terjejas. Bukan sahaja kehilangan tanaman, malah hasil jualan mereka turut merosot akibat banjir lumpur ini. Habis, kebun-kebun habis sama hanyut air. Kebun-kebun sana sampai kadang sampai 2 kaki, 3 kaki ni air. Pokok-pokok banyak mati. Nanti kena akal tenggelam air, mana pokok-pokok tu, pokok manggis semua habis. Rambutan semua habis, mati. Tenggelam air sampai seminggu lebih. Air si boleh serut lagi. Dia datang lagi pada sana, datang dia dekat pada taman orang Bukit tu sana tu. Dia datang, saya terus sampai kat Laman. Dan sampai kat Laman, kita hari tu sudah masuk dalam rumah saya. Banjir yang berlaku ni kerap berlaku daripada tahun lepas dan sehingga tahun ni tidak kurang saya bahan 7 kali lah. Kerana air daripada parit yang tersumbat tu mengalir terus pergi ke kampung dan menyebabkan banjir yang teruk lah sehingga merosakkan perabot-perabot. Dan kebanyakan sini adalah bekas-bekas datuk nenek saya lah, saudara saya tu. Tengok apa yang berlaku, pokok pisang tu tak bangkit, ya? Pokok-pokok durian pun ada yang dah mati. Itulah harap pihak berkuasa buat sesuatu supaya membantu rakyat, bekerja untuk rakyat. Ini pula visual yang diberikan kepada kami oleh penduduk yang sempat merakamkan kejadian ketika banjir lumpur baru-baru ini.
Mereka bukan menolak pembangunan yang telah dirancang, tetapi biarlah pembangunan yang dijalankan selari dengan etika kerja yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Bagi mereka, sesebuah projek yang dibangunkan perlu mengambil kira dari pelbagai sudut, terutama aspek keselamatan yang melibatkan penduduk sekitar atau penduduk yang berdekatan dengan tapak projek yang dijalankan. Penduduk di sini juga mengharapkan agar pihak berkenaan memberi tumpuan serius kepada permasalahan ini. Kami juga berharap agensi-agensi berkaitan dapat memberi kerjasama dengan terus menemui penduduk kampung Desa Wawasan Melaka bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai isu yang dibangkitkan ini. Tawa Guru Raj Sekaran untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Berkenaan isu yang dipaparkan sebentar tadi, diharapkan pihak berwajib dapat memberikan jawapan yang konkret kepada para penduduk di Kampung Baru Desa Wawasan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isu yang dibangkitkan. Jangan ke mana-mana, kami berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Cukai pintu telah pun dibayar, namun perkhidmatan yang diinginkan tidak diperolehi. Malah penduduk berdepan dengan masalah edis yang tidak berkesudahan. Di mana silapnya? Itu keluhan dan dakwaan yang disuarakan oleh penduduk kampung Sungai Pinang Bandar di Bandar Kelang. Siapa punya kerja? Bersama wartawan Muhammad Syamsul Ishak ada butirannya. Tak rasa babat, tekan saya dah lalu depannya yang banyak tu, ulah senduk buang dah sini. Katnya lah depan tu. Apa tak bagi orang jalan? Yalah. Tapi dia orang kena bayar cukai. Dia janji bayar cukai kata. Kita buat apa bagi dia duit, kerja tak buat kata. Laporan awal yang diterima dari penduduk menyuarakan keluhan mereka mengenai keadaan kampung yang tidak diselenggara dengan baik. Terutamanya parit besar di hadapan rumah penduduk. Sebaik tiba di lokasi, kami mendapati memang terdapat beberapa lokasi yang mana keadaan paritnya tidak terjaga. Ditutupi dengan tumbuhan yang menghalang pergerakan air seperti pokok keladi air ini. Digelarkan sebagai Kampung Sungai Pinang Bandar, lokasinya memang sangat hampir dengan Bandar Kelang, hanya kira-kira 2 km sahaja. Isu sebegini mungkin juga berlaku di tempat-tempat lain. Jadi kes di Kampung Sungai Pinang Bandar ini kami ambil sebagai contoh pengkhususannya. Pelbagai aduan mengenai kes denggi kebelakangan ini menambahkan lagi kebimbangan penduduk bahawa mungkin mereka pula yang bakal menjadi mangsa seterusnya. Semenjak ada MPK dah pegang, orang tu dah tak asang lagi dah. Tak maintain lah. Tak nak maintain lagi. Sampai dah masa 10 tahun punya dalam, 10 tahun punya dalam, pakcik yang buat sendiri. Pasal saya tengoklah semak, semua semak, kiri kanan jalan semua dah semak. Tak rasa babat, tekan saya dah lalu depannya yang banyak tu, ulah senduk buang dah sini. Mula menetap di sini sejak tahun 1977 lagi. Encik Majid menceritakan perbezaan ketara sejak 10 tahun yang lalu bagi aspek penyelenggaraan dalam kampung tersebut. Peralihan bidang tugas agensi dari Jabatan Pengairan dan Saliran kepada Majlis Perbandaran Kelang bagi aspek parit tersebut, kemudiannya ia tidak sama lagi. Longkang ni, 10 tahun lepas, ni Jabatan Sungai dan Parit dan Sungai yang jaga longkang ni. Zaman dulu memang ada datang bersih. Semua saya mentengok dengan mata sendiri juga. Kontrak tu datang bersih. Orang Melayu kita lah, orang jauh ke tak tahu apalah. Dia yang bersihkan longkang ni, bersihkan apa semua. 3 bulan 1 lah, kali ke 2 kali ke ada datang mesin rumput, bersihkan ni. Itu kerja dia lah. Dan dia tahu dalam tu semua, dah tahulah macam mana dia dapat tahu ada longkang, ada ini guni. Dia semua dah tahu ni, ada tak banyak macam mana tahu tak. Ada mungkin orang datang menyasak dulu mana tahu. Dia cakap semua longkang dia akan bersihkan. Itu kerja dia, sampah-sampah semua dah kutip. Bagi ada sampah-sampah apa semua, dia punya kerja lah tu. Jika diperhatikan, keadaan parit tersebut adalah sangat cetek dan airnya seakan-akan tidak mengalir. Justru tidak mustahil ada bahagian yang tidak bergerak, seterusnya menggalakkan pembiakan nyamuk pula.
Dulu dia janji kan nak bersihkan parit ni. Nak taruh parit batu. Tapi tak ada. Macam mana? Tak bersih. Air tak mengalir. Lagi? Itu pun makcik bersihkan dengan pakcik kau. Kalau tidak, makcik takut dalam tu ada ular ke apa ke. Dekat pula sini ya. Awak ada anak cucu apa. Nak dibuat harapan makcik. Biarlah dibetulkannya parit ni. Elok kan jalan air, tanah tu tak akis. Jika diikutkan pemahaman sebagai rakyat biasa, mereka sebenarnya berhak untuk menikmati kemudahan kutipan sampah secara berkala, penyelenggaraan parit berhampiran serta prasarana yang lainnya. Namun hampa semata. Di mana silapnya? Mungkinkah berlaku kesilapan komunikasi ataupun aturan kerja dalam kalangan penduduk kampung, pemimpin setempat maupun agensi berkenaan hal tersebut? Dulu, parit ni terang. Setahun 2 kali lah. Ataupun setahun sekali. Tapi sekarang, punya masa, ganti aja orang lain, kau siapa. Kau buat sendiri. Habis kita bercerita macam mana bahasa kau parit ni sikit ni macam ni. Dia kata, Pangah buat tutup dah segini. So, tambun lah. Kalau dah tutup, bukan selori 2 lori. Selaku orang yang paling bertanggungjawab dan paling diharapkan penghuni sebagai wakil mereka, kami bergerak mencari ketua kampung berkenaan iaitu Tuan Haji Abu Hassan bin Muhammad Juna, pengerusi JKKP Kampung Sungai Pinang bagi mendapatkan maklumat lanjut. Parit-parit batu tu pun kita bergantung pada keadaan. Saya mudah, memang banyak projek kita nak buat, tapi bajet tak ada macam ni. Itu je masalah dia. Longkang batu tu sebenarnya kita dah minta anggarannya lebih kurang dalam 2 rantai lah, jauh dia. Tapi bila diluluskan, saya dipahamkan mendapat bajet lebih kurang 200,000. Dan masa pembuatan tu, dia tidak bagi tahu kita. Bila mengukur tu, dia bagi tahu saya. Saya pun sama mengukur kawasan tu. Tapi bila buat, dah siap, dia tak ada jumpa kita lagi. Dia tu hilang, tak tahu mana. Saya pun tak tahu siapa kontraktor dia. Itu yang melibatkan kawasan atas. Ya. Jadi terlepas lah yang... Terlepas yang dalam lebih kurang serantai lagi lah. Yang awal-awal. Yang awal-awal lagi, ya. Daripada Ibu Pejabat, Kementerian Laut Bandar dan Wilayah, dan disalurkan kepada JPS, Jabatan Parit dan Saliran, untuk selesaikan masalah. Memberikan reaksi kepada masalah sampah yang dibangkitkan, beliau juga sedikit terkejut apabila permohonan tong sampah yang asalnya adalah untuk penduduk kampung diletakkan pula di tepi jalan besar, sekaligus menyukarkan penduduk, terutamanya yang sudah uzur, untuk pergi dan menggunakannya. Kemudahan membuang sampah, saya tak berapa suka jugalah. Rasa kecewa kerana tong sampah tu letak dekat highway, jalan besar. Tidak ditaruh ke kampung-kampung. Kalau ke kampung-kampung memang mudahlah, tak adalah banyak kena penyakit apa dia. Ni kat highway, kebanyakannya bukan orang dalam Sungai Pinang ni yang buang sampah. Semua orang luar. Mana sempat nak bala ke Bandar Kelang je, singgah buang. Ada kadang-kadang malam, daripada pasar malam pun, pembuang sampah ni akan buang di tempat yang sama. Bila dia hantar, tak ada yang dapat. Semua tahu dekat tepi-tepi jalan. Berapa buah semuanya? Sekarang ada 6. Ada 6 buah. Jadi maksudnya keperluan penduduk dalam tak ada. Itu yang ialah bila diperhatikan memang bersepah berselerak. Dan pengurusan mengangkut sampah tu pun tak ada. Tak ada sistem. Cuma yang di depan ni je yang saya tengok, pagi ada orang lain bawa, petang ada orang lain bawa. Itu je. Kami juga tertanya-tanya, adakah sebenarnya penduduk kampung sendiri yang perlu menyediakan tong sampah peribadi? Kemudiannya, ada kutipan berkala oleh kontraktor dilantik bagi mengutip sisa sampah itu oleh pihak MPK. Keadaan sampah yang terbiar sebegini pastinya bakal mengundang penyakit dan pembiakan nyamuk jika tidak diberi perhatian segera. Memang benar ianya adalah isu biasa di mana-mana juga. Namun persoalannya, sampai bila ia harus berlarutan? Justru satu sistem yang difahami oleh semua pihak terlibat perlu dikuatkuasakan.
Tidak mahu sekadar mendengar dari sebelah pihak sahaja, kami ke Majlis Perbandaran Klang bagi mendapatkan jawapan berkenaan isu ini. Kunjungan kami juga sekurang-kurangnya dapat menyalurkan maklumat serta aduan yang mungkin tidak sampai ke pengetahuan pihak terbabit. Bertemu Puan Norfiza binti Haji Mahfiz, Ketua Komunikasi dan Pengaduan Awam Majlis Perbandaran Klang. Beliau cuba menyelami permasalahan yang dibawa pihak titik sentuhan. Okay, kalau diikutkan, kalau di kampung Sungai Pinang tu ada parit besar tu di bawah JPS lah, bukan di bawah MPK. Tetapi kalau lokal-lokal kecil-kecil di sekitar kawasan tu adalah di bawah majlis lah. Kalau ada mengenai JPS contohnya, dia pun tak tahu longkang tu bawah JPS ke, bawah MPK ke bawah JKR. So normally penduduk akan salurkan kepada kita lah. Okey, isu sampah ni lately ni memang banyaklah diperkatakan. Walau bagaimanapun pihak majlis menyediakan berbagai cara untuk memberi perkhidmatan. Setahu saya kat kawasan Sungai Pinang tu ada macam kerongsang batu kan. Itu di-handle oleh CKK kawasan lah. Tapi yang tuan buat aduan tu mengenai ada certain area yang tidak ada baku sampah tu, penduduk kena menyediakan baku sampah sendirilah. Dan macam kita dekat rumah-rumah ataupun tempat-tempat yang lain pun kebanyakan penghuni pun menyediakan tong sampah sendiri juga, kecuali ada yang batu tu lah kan. Tapi itulah, kadang-kadang kita sediakan tong sampah tetapi penduduk suka membuang sampah di luar tong sampah yang disediakan, especially yang tong roro besar tu. Saya telah cek dengan Jabatan Perkhidmatan Persadaran MPK, dia melakukan kutipan setiap hari di jalan utama. Untuk kawasan-kawasan dalaman, dia buat dalam 3 kali seminggu. Itu maknanya dia ada buat. Mendengarkan akan penjelasan beliau ini, kami menyedari sedikit kekeliruan yang berlaku. Namun kami juga percaya bahawa adanya beberapa aspek yang boleh ditambah baik pihak MPK bagi membela nasib penduduk kampung. Tapi kalau sampah itu tidak kolek, masa yang telah MPK janjikan, maka majlis akan mengambil tindakan kepada kontraktor ataupun kapitangan yang tidak membuat kerja pembersihan tu. Itu memang sudah pasti. Sebab banyak benda kebanyakan yang kontrak kerja yang tidak perform ni memang telah ditamatkan kontrak. Itu memang pasti berlaku di sinilah, di Kelang lah. Cuma nak mendapatkan yang kualiti tu, kita kena kerjasama minta kerjasama dari penduduk untuk mengadu benda yang betul. Saya akan pastikan yang orang tu mendapat maklumat yang betul lah. Dan kita juga kena semak juga kadang-kadang kita pemantau-pemantau yang kita sediakan ni, adakah dia memberi kita maklumat yang betul. So majlis akan menyiasat perkara ini. Kesimpulannya, memang benar ini adalah antara beberapa isu yang dianggap pincisan oleh setengah pihak. Namun hakikatnya masih berlaku kekeliruan serta kekilafan dalam sesuatu pelaksanaan kerja. Komunikasi erat juga perlu dititikberatkan agar kedua belah pihak faham tanggungjawab masing-masing dalam menjaga kebersihan persekitaran. Seterusnya mengurangkan risiko denggi di kawasan ini. Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan, terus bertindak. Isu kecil atau isu picisan jika dibiarkan akan memberikan ancaman yang lebih buruk. Jadi pihak yang terlibat perlu duduk semeja bagi memberikan satu solusi yang konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang dibangkitkan. Sekian dulu paparan kami untuk malam ini. Bagi anda yang ingin menonton semula rancangan ini, anda bolehlah melayari myclick.rtm.gov.my atau memuat turun RTM Mobile di telefon pintar anda. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa menyaksikan Nasional 8 selepas ini. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Sekian dulu dari saya, Rohani Hamdan, untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Assalamualaikum dan selamat malam.